Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Ketemu kita pada minggu ini, minggu ke-64. Bersama saya tak lain tak bukan Nur Ali Izzati bakal menyusuri layar informasi sekitar daerah Temerloh Cinta. Apalagi terus setia bersama Temerloh TV. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Pelancaran Projek Perumahan dan Penyampaian Surat Tawaran Bantuan untuk Masa Banjir Negeri Pahang, Sumbangan Pertubuhan Bulan Sabit Merah Emirah Arab Bersatu pada Jumaat. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Temai Hulu itu disambut Menteri Besar Datuk Seri Warus Dewa Ismail, Duta UAE ke Malaysia Khalid Khadim Muhammad Al-Khaid dan Pengerusi Pertubuhan Bulan Sabit Merah UAE Dr. Hamdan Musallam Al-Mazrul. Projek itu melibatkan peruntukan lebih 12.1 juta ringgit bagi membina 123 unit rumah di 7 daerah iaitu Lipis, Jerantut, Maran, Pekat, Raub, Temerloh dan Bentong yang berkeluasan 750 kaki persegi itu dilengkapi 3 bilik tidur dan 2 bilik air serta perabot. Melibatkan rumah setingkat bernilai RM75,000 dan rumah bertiang bernilai RM100,000. Pengerusi Barisan Nasional Pahang Datuk Seri Warus Dewa Ismail percaya pengundi kini bijak menilai kemampuan kerajaan untuk mentadbir berdasarkan rekod prestasi sebelum membuat pilihan pada pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata kemampuan kerajaan negeri Pahang yang ditadbir oleh Barisan Nasional mempunyai rekod prestasi sangat baik, seperti kejayaan meningkatkan hasil, mengurangkan hutang negeri dan pemberian pelbagai bentuk bantuan termasuk bantuan prihatin Pahang. Pahang merekodkan peningkatan hasil negeri melebihi RM1 bilion buat kali pertama, berjaya memperoleh pelaburan berjumlah RM20.56 bilion setakat September lepas dan berjaya mengurangkan hutang daripada RM3.31 bilion kepada RM950 juta sejak Warosli menerajui pimpinan kerajaan negeri. Penyandang Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Lancang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin menegaskan tidak akan mempertahan kerusi itu dalam pilihan raya umum ke-15 pada November depan. Jelasnya keputusan itu dibuat bagi memberi laluan kepada muka baharu yang akan dicalonkan Barisan Nasional BN Pahang nanti. Menurut beliau lagi yang inginkan BN ketengahkan muka baharu di Dun Lancang nanti. Bagaimanapun ujarnya, BN Temerloh sentiasa memberikan perkhidmatan kepada rakyat di kawasan itu, meskipun beliau tidak lagi menjadi adun. Dua pelajar Politeknik Kuantan menjadi mangsa langgar lari apabila motosikal yang dibawa oleh Iman Nur Aliyah dan Salamiah Ahmad dari kampung Tenun dirempung oleh sebuah kereta Iswara Aerobik hijau yang datang dari arah bertentangan secara tiba-tiba membelok ke arah Tol Lancang. Diharapkan segala urusan mereka dipermudahkan dan dikurniakan kesembuhan segera. Program Bahaman Fun Run peringkat negeri Pahang yang telah berlangsung dengan meriah dan jayanya di Kampung Bolok Lancang pada 29 Oktober 2022. Lebih 1,000 peserta menyertai program yang julung kali dianjurkan ini dan disertai bukan sahaja warga Lancang dan Temerloh, malah dari seluruh negeri Pahang yang hadir bersama-sama memeriahkan program ini. Program ini dilihat sangat bersesuaian untuk dijadikan acara tahunan. Selain acara sebegini dapat mendekatkan hubungan kekeluargaan dan rakan serta mampu menarik pelancong untuk datang dan menikmati keindahan Lancang terutama di Kuala Gandah dan Bukit Rengit yang mana terdapatnya Sanctuary Gajah, Tiger Valley dan Deer Farm. Berbaki 6 hari penamaan calon, menyaksikan pergeseran mula berlaku dalam Parti Gerakan Tanah Air GTA Temerloh. Melibatkan isu pencalonan apabila pengerusi GTA Pahang, Aminuddin Yahya dikatakan menjadi calon pilihan GTA bagi mewakili Temerloh dalam pilihan raya umum ke-15 di mana berlaku ketidakpuasan hati di kalangan mereka akibat calon berkenaan bukan anak tempatan. Selain itu juga pengumuman Parti Amanah Negara yang tidak menyinaraikan penyandang kerusi Parlimen Temerloh, Anwar Tahir menimbulkan tanda tanya Pakatan Harapan di Temerloh yang dilihat bercelaru serta tidak konsisten di dalam menyenaraikan calon kerana dikatakan penyandangnya ditolak oleh warga Temerloh yang inginkan calon tempatan.
Barisan Nasional Temerloh terus kukuh di dalam persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15 dan juga tekad untuk kembali merampas Parlimen Temerloh dan Lumentakap selain pertahan kerusi Don Lancang dan Kuala Semantan. Pengerusi BN Temerloh pada 29 Oktober telah melakukan lawatan meninjau persiapan jentera BN di PDM Temerloh Jaya dan tekad untuk kembali menawan hati warga Temerloh yang sekian lama dipergunakan orang luar yang hanya menjadikan Parlimen Temerloh sebagai tempat mereka menaikkan kedudukan politik dan bukannya membantu warga Temerloh. Program Ramah Mesra dan pertemuan antara kepimpinan BN Temerloh dan anak muda NGO serta penghantar makanan P-Hailing telah berlangsung dengan jayanya serta meriah yang telah berlangsung pada 31 Oktober di Bilik Gerakan Brigade Gempur Temerloh. Berbagai isu semasa dan permasalahan di dalam komuniti mereka diutarakan kepada kepimpinan BN Temerloh yang telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya segala aduan dan luahan hati mereka. Pengerusi BN Temerloh turut menyampaikan rasa terima kasih dan hormat terhadap wira-wira P-Hailing dalam membantu mempermudahkan keperluan dan permintaan warga Temerloh tidak mengira siang dan malam, berhujan atau berpanas di setiap masa dan ketika demi mencari rezeki untuk dirinya dan keluarga. Bantuan oleh Kerajaan Negeri Pahang kepada warganya sentiasa menyurah tanpa henti. Beruntung ya jadi orang Pahang, di Temerloh Majlis Penyerahan Bantuan Barangan Keperluan Asas BBKA yang berlangsung di Dewan Tun Razak pada 29 Oktober melibatkan 594 ketua isi rumah KIR di kawasan Parlimen Temerloh yang telah terjejas akibat bencana banjir pada awal tahun 2022. Pada 27 Oktober 2022 pula, program penyampaian kad kesihatan Pride Kasih di Mentakap dan Don Lancang telah berlangsung di Dewan MPT Seri Mentakap, di mana penyampaian kad tersebut telah dilakukan oleh Esko Kerajaan Negeri Pahang kepada golongan warga emas dan bagi memastikan tahap kesihatan warga emas di Negeri Pahang berada dalam tahap terbaik. Selain itu juga program penyampaian peranti siswa daerah Temerloh di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan turut berlangsung di mana sesuai dengan era teknologi dan Kerajaan Malaysia tidak mahu siswa jauh ketinggalan. Dengan ledakan teknologi hari ini dalam pada masa yang sama, kerajaan membantu kos untuk mereka memilikinya. Tahniah orang Temerloh. Sambutan Deepavali di daerah ini terus meriah dengan pelbagai acara serta rumah terbuka diadakan bagi menyambut pesta cahaya ini. Pengerusi BN Temerloh juga sempat meluangkan masa menyantuni serta bersama masyarakat India di Temerloh dengan mengunjungi rumah terbuka sambutan Deepavali 2022, anjuran Persatuan Pembangunan Putera Wawasan Siram Pahang dan sambutan Deepavali dan santai bersama warga Kem Batu Lima Mentakap yang dianjurkan oleh 7 RRD MEK diadakan meriah. Selain itu juga Encik Uganesh, Ketua Pemuda MIC Pahang turut mengadakan rumah terbuka Deepavali yang berlangsung dengan meriah dengan semangat keluarga Malaysia. Jalinan kemesraan dan semangat muhibah sesama terus dipupuk dan disemai di dalam komuniti berbilang kaum di Temerloh ini sejak dari dulu lagi. Program isi minyak percuma anak muda Temerloh anjuran Brigade Gempur telah berlangsung pada 30 Oktober bertempat di Shell Kampung Haji Ali. Sekitar 300 biji motor telah menyertai program ini dan kebanyakan mereka dari golongan anak muda yang tinggal berhampiran. Tahniah kepada saudara Azri Rizal Muhammad Sarid, Ketua Brigade Gempur yang menganjurkan program ini dengan baik sekali. Pengerusi BN Temerloh Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 30 Oktober telah menziarahi keluarga mangsa kemalangan jalan raya di Bukit Bendera. Keluarga Encik Cik Ruhizam yang kehilangan 2 orang anaknya akibat kemalangan jalan raya diuji dengan dugaan yang sangat memilukan. Semoga Encik Cik Ruhizam tabah menghadapi dugaan ini dan didoakan agar kedua-dua arwah anaknya ditempatkan di kalangan insan terpilih di sisinya. Acara sukan Taman Mentakap Indah yang diadakan pada 30 Oktober telah berlangsung dengan meriah dan jayanya dengan penuh semangat kekeluargaan di antara mereka. Program yang berlangsung dengan sangat meriah dengan penyertaan dan kehadiran warga penduduk telah dirasmikan oleh pengerusi BN Temerloh yang turut bersama merasai kemeriahan sukan rakyat ini. Selain itu juga pada hari yang sama di Sekolah Kebangsaan Temerloh Jaya telah berlangsungnya sukan tahunan SK Temerloh Jaya. Bermula dengan acara perbarisan dengan skuad choir yang dibarisi oleh warga pendidik serta murid-murid SK Temerloh Jaya, penuh warna-warni dan juga bersemangatnya mereka walaupun tengah panas.
Majlis Makan Malam meraikan pasukan Liga Bola Sepak Temerloh telah berlangsung pada 29 Oktober di Dewan Seri Mentakab Temerloh. Liga ini yang jurung kali diadakan semula selepas 3 tahun setelah terhenti akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Dan untuk rekod Liga kali ini melibatkan penyertaan seramai 600 orang pemain daripada 25 pasukan menyertai pertandingan ini. Diucapkan selamat maju jaya kepada Okma yang bertanding. Sepak kuat-kuat sampai gol ya. Pekan sehari Bandar Temerloh adalah terbesar di semenanjung Malaysia. Terletak di pesisiran Sungai Temerloh sepanjang lebih 2,000 meter, melibatkan hampir 1,000 peniaga menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan pelbagai barangan. Pasar Sehari Temerloh padat dengan jualan bermacam jenis barangan. Ini termasuk pakaian, cenderamata, makanan bahan basah dan banyak lagi. Video walkabout pemimpin tempatan Temerloh mengakhiri Mingguan Temerloh untuk minggu ini. Salam hormat dan salam titik tengah Semenanjung.